bersama dengan beliau iaitu Yang Mulia Ustazah Zati Hanani binti Datuk Seri Setia Haji Rajid merupakan dai bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat Nampak pagi. cantik Ustazah hari ini merah menyala. Masya-Allah. Ya, syukur alhamdulillah Allah ya. ajmal, Allah izinkan kita bertemu lagi. Stadium Bandar sekarang ke Sungai Akar. Masya-Allah, subhanallah. Baiklah Ustazah untuk Jodoh tajuknya sangat hari rapat, ini. Itulah. Masya-Allah. Tapi belum terlambat ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Selamat untuk Hari Raya Ustazah. Aidiladha juga. Puan Ya, Nadira dan Is. sempena Hari Raya Aidiladha ini pastinya ada satu tajuk yang mungkin dapat kita bincangkan Betul. bersama Ustazah. Indahnya sabar menyimpan banyaknya hikmah. Selalunya untuk mengatakan sabar ini pun susah. Jadi mungkin Ustazah dapat memberi mukadimah tentang tajuk kita pada hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih Is dan juga Nadira. Sama. Dan juga terima kasih buat Rampai Pagi kerana mengundang sekali lagi. Dan alhamdulillah hari ini syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan mengongsikan sedikit sebanyak tajuk iaitu indahnya sabar menyimpan banyaknya hikmah. Jadinya bila mengatakan tentang kesabaran ini indah lari dengan suasana di Aidiladha ini mengenai dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ni menyentuh tentang kesabaran, macam mana kita ni tu boleh meneladani kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam untuk di dalam kehidupan kita ni. Kita ni sebagai manusia memang indah lari daripada sifat kadang-kadangnya pemarah, Betul. kemudian sifatnya gopoh gapah, kemudian sifat yang berlawanan dengan sifat sabar, golojoh, kemudian ini dapat menahan marah dan sebagainya. Kadang-kadang sedikit saja ujian, sedikit saja tersagar pintu, pintu ni, pintu pulang disalahkan. Cepat melatah, cepat melatah dan sebagainya. Atutah Anita yang akan saya bincangkan macam mana kesabaran itu dapat diterapkan ke dalam diri kita ni. Sabar itu adalah sifat manusia kita ni. Yang mana sebab sabar ni kata diorang apa kan sebenarnya sifat sabar ni? Sabar itu ni kataku kalau jawapan yang cali lah, jawapan lawak, sabar itu adalah separuh daripada sabariyah. Masya-Allah. Itu hanya lawak saja. Ni orang bercali saja. Tapi sebenarnya sabar itu adalah perkataan yang sering kita ni dengar dalam kehidupan kita ni, yang mana kita ni tu mengawal diri kita ni daripada sifat-sifat mazmumah. Kan kita ni sebagai Islam, kita ni tu sentiasa memperbaiki diri. Yang mana bila mana saja kita ni tu memperbaiki diri kita ni tu mesti ada menyelitkan arah dalam diri kita ni dengan sifat sabar mengawal diri kita ni. Analoginya macam manilah. Kalau sudut ilmu psikologis, di dalam kita ni menghadapi ujian, kita ni tu dapat apa yang kita ni kawal dan apa yang kita ni ingin dapat kawal. Betul. Contohnya saja apa yang dapat kita ni kawal adalah berada dalam diri kita ni sendiri. Contohnya saja, Ustazah Zati Hanani tu diperli dan sebagainya. Saya diperli dan sebagainya. Saya tidak dapat mengontrol diorang, tapi saya dapat kontrol diri saya. Macam mana saya kontrol? Saya beri senyuman yang indah. Masya-Allah. Tadi Nadira pun mengatakan kalau Ustazah senyum cantiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya-Allah. Jadi di sana tu kita ni dapat kontrol diri kita ni. Kalau orang buat indah baik, kita ni balas baik. Ibaratnya Islam ini mengajarkan kalau kita ni dilemparkan batu, kita ni buang apple. Bunga. Ataupun bunga. Kalau apple, kita ni boleh makan. Ataupun bunga, kita ni boleh tanam. Dan bagikan ada tempat orang itu. Jadi di sana tu istilah kita ni, di sini ni sabar itu mesti diterapkan di dalam diri kita ni, kerana sesungguhnya di dalam kesabaran, berkatnya sabar ada tersimpan banyak hikmah. Hikmah ni, seorang ulama ataupun seorang murabbi saya ada mengatakan hikmah ini ia indah dapat dicari tetapi ia dirasai. Kalau hidayah dicari tapi kalau hikmah dirasai. Hikmah itu jangan kita ni cakapkan kenapa hal ini terjadi, kenapa hal itu terjadi arahku, tetapi hikmah itu akan dirasai. Rupanya Allah membagi keadaan cuma ni supaya aku sedar bahawasanya Allah sedang rindu arahku dan Allah sedang uji kepadaku. Macam itu dirasai iman kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak tajuk hari ini, iaitu indahnya sabar menyimpan banyaknya hikmah, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya Ustazah, mungkin ramai yang menyatakan ataupun para pujangga pernah menyatakan sabar itu istana iman, yang sering kita dengar. Tetapi mungkin dapatkah Ustazah berikan pencerahan ataupun penjelasan
kesabaran apakah yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sepatutnya ketani warisi ataupun ketani ambil sebagai teladan dalam ketani menempuhi kehidupan ketani dewasa ini. Silakan Yang Mulia Ustazah. Masya-Allah. Benar istana apa tu cendekiawan ada mengatakan bahawasanya sabar itu istana iman kita ni. Itu macam sebenarnya banyaknya penghuni syurga adalah di kalangan orang miskin. Pasal apa? Dengan berkatnya sabar. Diorang sabar. Sabar dengan kehidupan, dengan ujian dilanda. Sedikit saja yang dia kena bagi makan, orang miskin, sabar. Diperli miskin, sabar. Sebab itu dengan kesabaran Anita. Di antara sifat-sifat orang-orang syurga ni, Masya Allah. Sebab itu ia adalah atas ataupun istana iman kita ni, sabar ni. Jadinya tadi menjawab tadi persoalannya tadi tu, macam mana kesabaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang patut kita ni tedalani. Kita ni tahu yang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ni tahu sudah ceritanya bahwasanya cerita di antara anaknya Nabi Ismail apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam ni. Sejauh mana Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu zuriat, batah menunggu tu. Menunggu zuriat tentang Nabi Ismail ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menyembelih. Ketika menyembelih itu macam mana? Anakku kan meninggal. Dia katanya anakku kan meninggal ni, tapi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ditukarnya menjadi seekor kibash. Itu seekor kambing biri-biri. Sebab itu dengan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita ni teladani. Sejauh manapun dugaan hidup, ujian hidup, sebarat manapun, kita ni mesti ingat sangka baik dengan Allah. Allah tu akan bagi hadiah arah kita ni. Ibaratnya Allah sedang bercakap kepada kita ni. Allah sedang bercakap arah kepada kita ni, ujian sebesar mana pun akan ada hadiah lepas ani. Apa yang kita ni buat, sangka baik dengan Allah, bersabar dengan ujian itu. Kita ni indah lari daripada ujian. Sabar itulah penguat kita ni, senjata orang mukmin. Iman kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sabar itu bolehlah kalau mengikut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, sabar itu ia ada 3. Satu, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah. Ketiga-tiga ini memerlukan kepada kesabaran. Contoh saja sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya saja, kita ni salat 5 waktu. Kita ni bergontong royong sudah sama dengan orang kampung dan sebagainya. Kemudian kita ni lalah. Tiba-tiba ada azan berkumandang. Tunggu sekejap ngalih aku karang tu aku sembahyang. Masya Allah. Tapi kalau kita ni sabar, Masya Allah, azan sudah, maritah kita ni bukan bersembahyang. Kita ni terapkan kesabaran kita ni dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bila kita ni sabar untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makam kita ni itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang sangat terdekat. Contohlah saja kita ni sabar sudah untuk melawan hawa nafsu kita ni, sifat-sifat mazmumah kita ni. Okey. Di dalam suasana bermajlis, tiba-tiba ada sekumpulan ni. Dang, tahu kau? Kan mengumpat. Ya Allah, aku ni sabar sudah ni menahan imanku supaya dia mengumpat ni, kan bergosip. Subhanallah. Okey. Caranya, aku kan taat dulu untuk menjauhi larangan larangan Allah ni dengan mengumpat ni. Cakap macam ni, wailul likulli humazatil lumazah. Berdalilkan takut sekali itu orang itu. Katanya celakalah bagi orang yang mengumpat.
Diberdalilkan macam itu. Subhanallah. Di sana tu kita ni taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan indah takut kita ni tu akan kepada manusia ataupun makhluk Allah dalam membuat ia sengaja untuk membuat dengan perkara yang tidak disukai Allah. Sebab patutlah kita ni mesti berani dan sabar patuh untuk menghalang diri kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima musibah. Ania, setiap kita ni memang akan diuji setiap musibah dalam diri kita ni, sama ada kehilangan orang yang kita ni sayang, kehilangan dengan material-material yang kita ni ada, kemudian kehilangan apa yang kita ni sayang. Sebenarnya itu adalah nyorang jentikan Allah kepada kita ni supaya yang kita ni tu jangan terlampau cintakan dunia. Dan kita ni mesti ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita ni indah kekal. Setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang kita ni jumpa ni pasti ada perpisahan. Betul. Macam mana kita ni berjumpa, sudah akan datang macam tadi Nadira, Ustazah ingat saya. Indah, lupa sudah. Masya Allah. Baru sekali, berjumpa sekali tapi sudah saya lupa. Pasti ada perpisahan. Artinya apapun yang kita ni ada di dunia ni pasti indah kekal. Tapi yang kekal adalah akhirat. Sebab atutah kita ni tu mesti sabar dalam menerima musibah, insya-Allah. Kalau kita lihat Ustazah daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kalau dilihat, saya ada baca salah satu nukilan, salah satu penulis, katanya kita semua adalah Ibrahim dan mungkin kita semua ada sahaja Ismail kita ni. Mungkin Ismail kita ni adalah hawa nafsu kita ni. Mungkin Ismail kita ni adalah hobi-hobi kita ni yang membawa manfaat. Apakah yang sanggup kita ni korbankan diri kita ni daripada diri kita ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan di antara salah satu hikmah yang dapat kita ni pelajari daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan kesabaran baginda. Tapi kalau kita ni ingin melihat, ada orang berkata kesabaran ni kalau benar-benar sabar ia indah akan ada had. Amat menarik sekali soalan tersebut. Jadi ingin ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah setuju ke Indah sabaran ini sepatutnya indah ada had, dan bagaimana kita dapat menerapkan sifat kesabaran ini dalam diri kita ni? Masya Allah, subhanallah. Ada istilah menyatakan jangan terlampau sabar ni. Sabaran ni ada hadnya bah. Maksudnya tu macam contohnya saja macam kita ni tu kena bully dia, kena apa dia. Kalau sekiranya kena bully tu sabar tak saja, jangan terdilawan. Itu indah boleh. Tapi macam kita ni mesti melawan, fight back dengan apa yang orang membuli kita ni. Itu bukan sifat sabar. Sabar yang dimasukkan di sini ni, sabar tapi perlu ada ikhtiar tentang untuk keluar jalan daripada satu masalah ataupun musibah itu. Jangan terlalu sabar untuk menghadapi ujian yang sama. Kita ni mesti ikut solusi ataupun keluar pada jalan yang sama. Artinya di sana tu kita ni sabar dan perlu ada solusi untuk keluar daripada jalan ujian itu. Jadi di sini ni sabar itu sebenarnya indah ada hadnya. Kita ni lihat kepada sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam kan menyembelih sudah anaknya, tetap menganukan sabarnya. Indah ada had. Ia tetap menerima dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihnya Allah itu lebih kuat. Kasihnya kepada Allah itu lebih kuat daripada kasihnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan keikhlasan dan juga kesabaran, berkat sabar dan juga ikhlas Nabi Ibrahim alaihissalam itu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan Ismail itu menjadi jadi seekor kibash. Jadinya di sana tu kalau kita ni sabar dengan ujian yang ada, kemudian keluar ikhtiar tentang solusi dengan ujian yang kita ni hadapi, insya-Allah kita ni pun ujian kita ni tu pun akan bertukar menjadi sebuah hadiah kepada kita ni, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustazah juga sebenarnya kalau dilihat daripada perkongsian Ustazah, sabar ni rupanya bukannya kita ni menderita dalam diam, tapi sabar ini adalah bila mana kita ni mengetahui dengan ujian-ujian yang ada pasti ada hikmah di sebaliknya. Sama ada darjat kita ni akan ditingkatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun sifat sabar kita ni lebihnya orang kita ni mendekatkan diri kita ni kepada pencipta kita ni. Jadi mungkin untuk soalan seterusnya. Jadi untuk soalan seterusnya kita ingin mengetahui juga ya. Tadi sudah kita ni istilah sabar ya, istilah sabar.
kita ni ingin mengetahui juga, okey, mungkin ada panduan-panduan ataupun mungkin ada tips lah ya Ustazah ya, sebagai ketanian ni orang ialah daif ya, orang lamah lah, penuh dengan rasa serba kekurangan. Mungkin ada cara ke tani Ustazah, mungkin dapat dikongsikan bersama. Masa tani masih terpanjang ni kan. Jadi kongsikan bersama dengan kami di sini, dengan penonton semua di sana. Cara untuk tani meningkatkan kesabaran ke tani macam mana Ustazah? Mungkin ada beberapa zikir ataupun ialah amalan-amalan tertentu Ustazah. Silakan. Baik. Dengan tadi itu sebenarnya kita ni kalau sabar, setiap amalan ataupun setiap sifat-sifat yang mulia ni mesti ada tips-tipsnya. Yeah. Tips-tipsnya untuk diri kita ni. Kalau kita ni indah orang mengasah ataupun indah menguatkan sifat-sifat itu, pasti kita ni tu akan menjadi seorang yang bengis dia. Yeah. Mempunyai sifat-sifat mazmum apa. Yang paling penting sekali bila mana sahaja tips-tipsnya untuk kita ni tu akan meningkatkan sabar adalah kita ni tu mesti ingat bahawasanya kita ni mesti ingat selalu muhasabah diri bahawasanya kita ni hanya adalah hamba Allah. Hamba Allah ni indah lari daripada ujian. Setiap ujian yang kita ni hadapi memerlukan kepada kesabaran. Sebab itu kita ni indah ada pilihan kecuali dengan atas sifat sabar. Sabar sajalah. Apa boleh buat? Sabar saja. Tapi walaupun di atas sabar itu kita ni terapkan dalam diri kita ni mesti jua ikhtiar macam mana kita ni tu kan mencari jalan untuk setiap ujian itu supaya kita ni indah menyakiti diri kita ni sendiri. Hidup ini adalah dinikmati, tetapi dinikmati dengan landasan syariat yang betul. Kita ni tu sesungguhnya rahmat Allah itu adalah sangat dekat. Sangat dekat. Ujian itu bukannya untuk mendownkan kita ni, tetapi ujian itu adalah untuk meningkatkan makam kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali tadi itu muhasabah selalu bahawasanya kita ni adalah hamba Allah. Sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan semata-mata beribadah kepadaku. Artinya di sana ni kita ni hidup ni adalah beribadah. Tetapi ibadah kita ni itu pun akan diselitkan ujian-ujian yang mana memerlukan kepada kesabaran. Yeah. Okey. Kemudian yang keduanya, macam mana kita ni itu kan menerapkan sifat sabar adalah kita ni itu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kita ni hati kita ni hawa nafsu kita ni indah dapat di-cut ataupun indah dapat dihilangkan. Dijinakkan. Ia mesti dijinakkan. Dijinakkan. Yeah. Hawa nafsu kita ni indah dapat dimatikan ataupun di-cut off. Apa tu maksudnya tu dihentikan. Pasal kalau hawa nafsu ni dihentikan, artinya kita ni tu bukan manusia, alien. Alien dia jadinya. Sebab tu fitrah manusia, hawa nafsu ni terbahagi kepada dua. Itu nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ni ada dalamnya tu kesabaran yang sangat tinggi. Tapi kalau nafsu lawamah artinya ia bersifat bengis, indah sabar dan sebagainya. Sebab itu kalau kita ni tu menjadikan nafsu mutmainnah kita ni, untuk menjadikan nafsu kita ni tu qalbun salim ataupun hati yang sangat baik ataupun hati yang hidup, sentiasa berzikir ataupun banyakkan membaca Al-Quran. Kalau kita ni banyakkan membaca Al-Quran, hati kita ni hidup, hati kita ni sentiasa terang, hati kita ni sentiasa lapang. Subhanallah. Berapa hari dalam sehari kita ni membaca Al-Quran? Kadang-kadang indahku mampu membaca satu page itu Ustazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa? Kadang-kadang kalau kita ni tu terlampau seronok dengan dunia sehingga terlupakan Al-Quran ni, maka kita mudah kita ni tu indah tenang rasa kita ni, mudah resah dan sabar kita ni tu pun menjadi tipis, sangat tipis. Macam benang tapi sangat tipis daripada benang. Aku tahu apa lagi tu. Lagi tipis tu. Lagi tipis dah, sangat tipis. Sebab itu kita ni tu mesti menjaga hati kita ni dan menjaga menjaga hati dan menjaga iman kita ni tu untuk sentiasa bersabar dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ni. Betul sekali. Kalau kita ni lihat Ustazah, kita ni berkongsi mengenai dengan bagaimana cara bersabar dan sebagainya. Kita sebagai seorang insan, sebagai seorang individu selalu saja termotivasi dengan rewards. Betul.
bagaimana bagi mereka yang bersabar ni? Diorang mungkin tertanya-tanya, kalaupun bersabar, apa jua dapat akhirnya? Mungkin Ustazah dapat kongsikan, apakah ganjaran di sebalik sifat sabar ini, Ustazah? Masya Allah, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita ni mesti ingat bahwasanya kalau kita ni sebagai hamba Allah, Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Macam tadi saya ada menyatakan, sifat-sifat orang di dalam syurga adalah orang yang bersabar. Pasti akan diganjarkan, diberi ganjaran pahala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Sabarannya, sesuatu sabaran ini mengawal hawa nafsu. Jadi apa yang dapat kalau sekiranya kita ni sabar? Itu orang yang sabar itu akan dijanjikan syurga. Sebagaimana ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan diberi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya kemudian bersabar, maka aku gantikan dengan syurga baginya. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadinya orang yang sabar itu juga akan diberi pahala tanpa batas. Macam mana kita ni melihat ikhlasnya dan juga sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, tapi dihadiahkannya pahala kemudian dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni mesti ingat Allah sayang arah kita ni kalau kita ni sabar. Atau kita ni ingat Allah sayang, Allah tinggikan makam kita ni di sisi Allah. Setiap ujian yang kita ni hadapi, Allah sayang, Allah. Artinya kalau kita ni terapkan di dalam hati kita ni bahawasanya yang setiap ujian itu akan meningkatkan kita ni punya diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya ganjaran pahala. Ganjaran kita ni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sabar ini akan sentiasa diberi rahmat dan juga petunjuk. Pasal dia dapat mengawal dengan perasaan marahnya tu, dengan mengawal dirinya tu, maka akan sentiasa ada hidayah dan juga rahmat Allah. Tenang. Orang yang tenang sentiasa akan menang. Betul. Betul. Orang yang tenang akan sentiasa menang. Apapun jua ia punya masalahnya pasti akan dapat keluar. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaian. Kita ni mesti ingat tu. So di sana tu apa yang dapat kita ni ambil di sini ni apa yang dapatkan kita ni tu kalau bersabar tu pasti ia punya impaknya positif. Bukannya negatif ke apa. Yang penting kita ni tu kalau kita ni tahu sudah tentang sifat sabar ni, maka sabar itu akan membawa kebaikan ada dapat diri kita ni. Bukan saja kebaikan ada dapat diri kita ni tu, tetapi orang-orang sekeliling kita ni pun suka arah dapat kita ni. Macam katanya orangnya tu penyambar tu. Artinya macam orangnya baik, disukai oleh orang ramai, orang yang sifat-sifat penyabaran ni. Ada kan orang yang sifat bengis satu disukai, Masya Allah, itu memang bertakut lain berlawanan sudah tu. Artinya orang yang sifat sabar ni memang akan disukai, bukan sahaja disukai oleh Allah, tetapi di sekelilingnya pun orang pun suka arahnya, insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Ya Ustazah ya. Mungkin terus saja ke kesimpulan ya. Terus saja kita ingin kesimpulan daripada tajuk yang kita ni perbincangkan pada saat ini Ustazah, sabar ini, peningkatan sabar ini. Baik, indahnya sabar menyimpan banyaknya hikmah. Daripada awal saya membincangkan sampailah ke penutupan ini, apa yang paling penting, poin yang paling penting di sini adalah sabar itu memang susah untuk diterapkan dalam diri. Betul. Tapi indah mustahil. Pasal setiap ujian yang diberikan kepada hambanya dan hambanya tu akan bersabar. Walaupun banyak, sedikit saja sabarnya tu. Insya-Allah kalau kita ni terapkan kesabaran dalam diri kita ni, bila menghadapi ujian, kemudian kita ni bersihkan hati kita ni untuk meningkatkan lagi kesabaran ini dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan memperbanyakkan sedekah tadi ya, dan juga kita ni mesti mengetahui sentiasa muhasabah diri bahawasanya setiap ujian ini memang wajib untuk orang-orang untuk hamba-hambanya. Jadi kita ni tidak lari. Apa yang kita ni tidak ada choice, tidak ada pilihan kecuali bersabar. Sedangkan sabar itu membawa kepada kebaikan kepada kita ni. Allah sayang kepada kita ni. Allah sayang pada orang-orang yang sabar. Sebab itu panjang lebar saya bincangkan ini. Indahnya sabar itu menyimpan banyaknya hikmah. Kita ni mesti sangka baik dengan Allah. Setiap ujian
kita ni tu perlu bersabar. Sabar ni ni orang indah-indah, tapi indahnya sabar itu sudah kita ni keluar daripada jalan ujian itu, maka akan terasa manisnya iman kita ni, sayangnya Allah kepada kita ni, dan kita ni pun akan merasa tenang, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah sesuatu yang sangat menarik dikongsikan oleh Ustazah. Sabar itu indah-indah. Tapi indahnya sabar itu ketika mana kita menjumpai hikmah-hikmahnya. Jadi kami di Rampai Pagi, Ustazah tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Ustazah datang ke studio mengongsikan mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Insya-Allah mungkin di lain kesempatan Ustazah kita akan bersua mungkin dengan topik yang lainnya pula ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.